Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu kita lagi dengan bersama saya, Cikgu Syaril Roslan ataupun boleh panggil saya Cikgu SR untuk meneruskan perkongsian berkenaan dengan penataran format bahasa Melayu SPM tahun 2021. Jadi saya akan teruskan dengan perbincangan lebih lanjut berkenaan dengan kertas 2 bahagian B. Jadi kalau anda semua dah bersedia, mari sama-sama kita saksikan video ini. Baiklah, jika semua melihat skrin yang tertera di belakang saya ni, semua boleh lihat untuk bahagian B soalan pemahaman sama macam bahagian A, pemakahannya lah 35 markah dan terdapat 3 soalan. Soalan 6 dan 7 adalah soalan berbentuk petikan, yang mana soalan 6 petikan umum, soalan 7 petikan sastra, yang mana untuk pemarkahan soalan 6 dan soalan 7 ni berkongsi 25 markah. Letaklah macam mana pun asalkan bila ditambah soalan 6 dan soalan 7 dapat 25 markah. Manakala soalan 8 soalan novel, markahnya ialah 10 markah dan bila tambah semuanya jadi keseluruhan 30 markah. Jadi kita pergi kepada slide yang seterusnya. Baiklah, saya teruskan berkenaan dengan soalan 6 petikan umum. Untuk soalan 6 petikan wajib mesti ikut tema di SKP. Yang terdiri daripada sekurang-kurangnya 2 hingga 3 bahan. Bahan boleh terdiri daripada pelbagai bentuk, boleh ambil berita, rencana jadual dan juga pelbagai sumber lah, internet dan lain-lain. Untuk petikan, panjang petikan 120 hingga 140 patah perkataan. Dan yang ini yang saya nak tekankan boleh jadi untuk soalan 6 dan juga soalan 7 nanti, boleh jadi ada 3 atau 4 soalan. Yang mana soalan 1 masuk literal, kemudian banding beza maklumat semua bahan, kemudian soalan kebat, pemikiran kritis, soalan minta pendapat, dan yang terakhir soalan kebat atau penyelesaian masalah. Jadi untuk soalan 6 dan juga 7 nanti lebih kurang sebenarnya, cuma yang petikan 6 ni umum, yang 7 tu sastra. Nanti saya huraikanlah. Untuk petikan umum, kita akan lihatlah contoh soalan. Baca bahan 1 dan bahan 2. Nampak macam saya cakap tadi sekurang-kurangnya mesti 2 bahan. Bahan 1 dan juga bahan 2. Ini contoh bahan 1 teknik meja bulat yang ditulis oleh saudari Nabiah Yusof yang diambil daripada pelita bahasa. Kemudian bahan 2, ini berkenaan dengan permainan bahasa. Ini daripada saudara Hasan Basri Budiman pun daripada pelita bahasa. Kemudian berdasarkan 2 bahan tersebut, berdasarkan 2 bahan tersebut, barulah akan ada 4 soalan atau 3 atau 4 soalan. Kita tengok contoh soalan. Soalan 1, berdasarkan bahan 2, berikan maksud cukup penting. Ini soalan maksud literal tadi yang kita bincangkan tadi. Kemudian soalan 2, merujuk bahan 1 dan bahan 2, nyatakan persamaan dan perbezaan faktor. Yang ini maknanya macam saya cakap tadi, untuk soalan 2 ada banding beza, sama ada persamaan ke perbezaan, semua maklumat antara bahan 1 dan juga bahan 2. Soalan 3, soalan kebat, aktiviti-aktiviti yang dijalankan melalui kaedah pengajaran abad 1 banyak memberikan faedah kepada murid. Pada pendapat anda, apakah faedah-faedah tersebut? Yang ini saya cakap tadi lah, soalan kebat, soalan minta pendapat. Dan yang terakhir, ni dia saya nak sampaikan tadi. Kumpulan anda diminta untuk menyiapkan tugasan oleh guru anda dengan menggunakan teknik permainan bahasa pada masa yang ditetapkan. Namun, tugasan tersebut tidak menjadi diselesaikan. Sekiranya kumpulan anda diberikan peluang kedua untuk menyiapkan tugasan yang sama dalam masa yang ditetapkan, cadangkan langkah-langkah untuk memastikan tugasan tersebut dapat diselesaikan. Ini dah ada soalan kebat tapi penyelesaian masalah. Jadi, untuk soalan yang sebenar nanti mungkin ada 3 tu je, mungkin ada 4. Bergantunglah, maknanya tak ada penetapan, maknanya antara 2 tu lah. Kita pergi kepada slide yang seterusnya, soalan 7, petikan sastra. Saya merahkan bahan wajib 3. Guru-guru nak buat soalan untuk soalan ni, bahan wajib 3. Yang pertama mesti karya kreatif. Karya kreatif maksudnya daripada antologi Komsas ataupun boleh ambil sumber lain lah. Sekarang kita banyak kan, ada majalah, ada surat khabar. Asalkan karya kreatif. Yang kedua, soalannya mesti wajib pelbagai. Maknanya kalau soalan 1, soalan 2 tu orang kata bahan dia tu, bukan soalan ni, maaf, bahannya nanti jangan ambil bahan tu puisi-puisi je, prosa-prosa je. Tak, mesti ada kepelbagaian, maknanya gabungan lah. Contoh bahan 1 puisi moden ke, puisi tradisional ke. Kemudian bahan 2 prosa, prosa moden ke, prosa tradisional ke. Maknanya mesti pelbagai.
Okay, jadi untuk yang ketiga, ikut tema di SKP. Yang ni pun ramai yang mungkin terlepas pandang lah. Sebab apa? Untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5, dia ada tema-tema tertentu dan tak sama. Jadi, kita kena peka. Kita dah syok-syok buat soalan, rupanya tak ikut tema di SKP pun rugilah di situ sebab tak akan keluar SPM lah. Sebab soalan dibuat ikut tema di SKP. Okey. Dan bagi yang nak buat soalan juga, panjang petikan mestilah antara 120 hingga 140 patah perkataan sahaja. Dan untuk petikan sastra, tiada soalan elemen sastra. Elemen sastra tu apa? Tema, nilai, nilai bahasa, watak-watakan, latar dan sebagainya lah. Maknanya untuk SPM 2021 tak adalah soalan macam tu. Okey, suka ke? Okey, seterusnya macam saya cakap tadi sama dengan soalan 6 boleh jadi ada 3 atau 4 soalan. Kita tengok contoh soalan yang dibekalkan oleh LPM. Okey, contoh soalan ini merupakan contoh soalan bahan 1 ambil sajak. Okey, puisi lah sajak. Kemudian bahan 2. Okey, bahan 2 ambil petikan cerpen. Nampak beza Tadi sajak tu puisi moden. Kemudian cerpen prosa moden. Dah berbeza. Tak habis, ada lagi. Bahan yang ketiga, pantun. Pantun pula puisi tradisional. Maknanya ketiga-tiga bahan tu ialah bahan yang berbeza. Maknanya menepatilah. Harap kita semua dapat ingatlah berkenaan perkara ni. Jadi kita tengok contoh soalan bagi soalan 7 petikan sastra. Berdasarkan bahan 1, berikan maksud menjaga adab. Nampak? Soalan 1 memang biasa macam tu je. Dia nak soalan definisi. Okey, maksud. Kemudian soalan 2, berdasarkan semua bahan. Nampak? Soalan 2 je mesti berdasarkan semua bahan. Sebab tu lupa nak cakap. Untuk pengetahuan cikgu-cikgu, untuk kita pilih bahan-bahan tu mestilah temanya sama. Supaya mudah untuk kita buat soalan 2 ni. Dia punya perbandingan dan juga perbezaan. Okey, berdasarkan semua bahan, nyatakan kesan-kesan kemusnahan alam sekitar akibat aktiviti manusia. Soalan 3 pula, pada pendapat anda, apakah kepentingan-kepentingan memelihara hutan di negara ini? Soalan pendapat. Dan soalan yang terakhir, sebagai rakyat yang prihatin, bagaimanakah anda dapat membantu untuk mengatasi masalah ini? Ini pun macam saya cakap tadi lah, penyelesaian masalah. Pelajar-pelajar kena berfikir. Okey, semua okey Kedah penat dah tengok video ni. Kalau okey, saya harap semua masih bersemangat lah untuk menonton Okey, seterusnya soalan yang terakhir untuk bahagian B, iaitu soalan 8, soalan novel. Okey, untuk soalan novel memang berbeza dengan soalan yang SPM yang sebelum-sebelum ni. Sebab apa? Untuk soalan novel pecah dua. Untuk satu, pemahaman petikan novel, mana-mana 4 zon. Okey, yang ni pasal tak saya tulis mana-mana 4 zon. Maknanya jangan risau jangan nanti macam mana ni saya zon selatan, kalau suruh zon timur budak saya dapat jawab. Jangan, sabar, nanti saya terangkan. Okey, soalan 82, pemikiran kritis, yang ni ikut zon. Yang ni ikut zon Markah keseluruhan bagi novel ialah 10 markah. Tiada penetapan markah untuk soalan 81. Okey, markah bahasa untuk 82 ialah sebanyak 2 markah. Macam mana sekarang ni dia tak ada contohnya soalan 1 ni dia dah wajibkan 4, yang 2 ni 6. Tak, mungkin 1 tu 3 je. Soalan 2 tu 7, mungkin 1 tu 4, soalan 2 tu 6, mungkin. Okey, maknanya tak ada penetapan. Kita tengok contoh soalan. Soalan 1, nyatakan faktor-faktor populasi kelip-kelip di Kuala Selangor semakin berkurangan. Nampak tak? Mudah je. Sebab apa? Petikan. Jawapan berdasarkan petikan. Bagilah petikan mana-mana, zon mana pun. Kan? Asalkan pelajar boleh faham petikan tersebut, soalan pemahaman ni, kemudian pelajar mesti boleh jawablah. Sebab apa? Soalan ni soalan berdasarkan petikan. Okey. Untuk soalan 2. Pasal nak saya tulis merangsang kemahiran berfikir murid. Soalan 2 memang betul-betul merangsang kemahiran berfikir murid. Tengok contoh soalan. Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan sebab permulaan cerita tersebut menarik perhatian pembaca. Nampak tak? Soalan ni nampak mudah. Sebenarnya saya memang mudah, tapi bergantung kepada pelajar lah. Okey, maknanya yang ni ikut zon maknanya pilihlah zon mana yang kita belajar. Kalau macam saya Negeri Sembilan ambil itulah Lieutenant Adenan Wirabangsa. Okey, untuk tingkatan 4. Okey, jadi
untuk soalan ni, dia nak jelaskan sebab permulaan cerita tersebut menarik. Maknanya pelajar-pelajar hurailah macam mana pun, tetapi mesti yang dihuraikannya itu sebab-sebab kenapa dia rasa permulaan cerita tersebut menarik. Contoh dia kata permulaan cerita tersebut menarik. Sebab apa dia kata menarik? Sebab cerita itu mula dengan kisah bagaimana dia membesar. Contohlah. Okey, mungkin soalan lain yang kemungkinan yang kita boleh fikirkan bersama untuk soalan 2 ni, mungkin dia tanya berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan mengapa peristiwa manakah yang memberi contoh impak pada kita ke, ataupun jelaskan mengapa pengakhiran cerita tersebut sedih ke. Tak tahu macam mana. Sebab soalan ni soalan berfikir. Maknanya bebas. Okey. Jelas semua? Okey, kita dah sampai ke penghujung perkongsian. Jadi saya harap perkongsian saya berkenaan dengan kertas 2 bahagian B memberi sedikit manfaat kepada semua, khususnya guru-guru dan pelajar yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai penataran IBM SPM 2021. Saya mohon maaf lah jika ada fakta yang mungkin saya tersilap sebut tadi ke, yang mungkin saya mandai-mandai. Tapi insyaAllah apa yang saya sampaikan adalah berdasarkan saya pergi penataran, kemudian saya balik, saya kaji tu, kemudian saya sampaikan kepada semua. Jadi saya harap semua suka dengan video ni. Jika berminat untuk menonton bagi soalan 3, soalan rumusan. Rumusan ni memang banyak perubahan. Jadi silakan menontonlah. Jadi itu saja. Saya ucapkan terima kasih kerana menonton sampai habis. Assalamualaikum.